Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah rendah bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer. Dan cikgu, kita nak teruskan dengan paragraf headings dalam atur cara HTML. Silakan cikgu. Okey, kita lihat pada objektif pembelajaran seterusnya, iaitu di akhir pembelajaran murid boleh menggunakan paragraf headings dalam atur cara HTML yang dibina. Okey, kita akan fokus pada paragraf heading untuk topik ini. Okey, paragraf headings dalam HTML ni adalah dia mengarahkan player web supaya memaparkan teks dengan saiz tertentu. Jadi, kita ada 6 saiz teks yang boleh dipaparkan dalam satu laman sesawang. Ini yang digunakan untuk HTML. Okey, kita boleh besarkan lagi lah dengan menggunakan nombor, tapi untuk HTML ni kita ada 6 peringkat, 6 saiz sahaja, iaitu yang boleh digunakan daripada yang saiz terbesar sehinggalah saiz yang terkecil. Jadi paragraf headings ini boleh digunakan untuk teks di bahagian tajuk atau bahagian utama laman sesawang, dan ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Dan untuk paragraf heading ini biasanya diletakkan di antara tag body dan juga akhir body. Okey, cikgu kata tadi kan mesti ada 2 tag berpasangan, dan inilah pasangan dia. Okey, berada di antara tag body tadi. Okey, ini adalah 6 peringkat headings yang ditakrifkan dalam HTML. Kita ada bermula dengan H1, kita ada close tag H1, kita ada start tag H2, close tag H2, kemudian kita ada H3, close tag H3, kita ada H4, close tag H4, kita ada H5, close tag H5, dan juga kita ada H6, kita ada close tag H6. Dan heading 1 ini mesti digunakan sebagai tajuk utama. Kemudian barulah boleh diikuti dengan heading yang kedua dan seterusnya. Kenapa? Sebab heading yang pertama ini akan memaparkan saiz tag yang paling besar dan biasanya sesuai untuk tajuk. Kemudian penggunaan paragraf heading ni dia memudahkan pembacaan. Kenapa? Kerana teks ni telah dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil yang di bawah sesuatu tajuk. Okey, ini adalah contoh kod HTML dengan memaparkan paragraf heading. Okey, macam biasa kita akan nampak. Okey, kita akan nampak bermulanya dengan tag HTML. Kita perlu type dulu HTML. Kemudian kita akan meletakkan head. Di bawah head tu dia akan ada kawasan body. Jadi untuk kita buat apa-apa perubahan, dia kata dia mesti berada depan kawasan body. Jadi kawasan body ini kita akan binalah heading. Okey, kita akan lihat bagaimana penggunaan heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 dan juga heading 6. Okey, untuk paragraf heading ni kita hanya ada heading 1 hingga heading 6 sahaja. Heading 7 tidak akan membuat apa perubahan, dia akan hampir sama dengan heading ataupun sama dengan teks biasa. Jadi kita nampaklah mesti ada start tag dia untuk headings dan diikuti dengan close tag. Jadi kalau close tag untuk heading mesti ada slash H1 sehinggalah H6 mengikut pasangan dia. Okey, ini adalah paparan. Selepas kita bina dan kita simpan fail tersebut sebagai HTML dan kita akan lihat pada browser kita, dan inilah dia. Heading 1 ni kita nampak dengan jelas dia adalah tajuk. Kan, kita nampak saiz tag yang paling besar dan dah tentulah dia lebih sesuai untuk tajuk yang paling besar. Kemudian kita ada heading 2. Heading 2 ni lebih kecil sedikit, masih lagi sesuai untuk mungkin subtajuk. Kemudian kita ada sub-sub tajuk. Okey. Jadi kita akan ada untuk saiz yang paling kecil adalah heading 6.
Jadi heading 6 ni mungkin kalau kata kita nak buat karangan kan, jadi mungkin sesuai juga kita menggunakan heading 6. Ataupun kalau ikut kesesuaian kita boleh guna heading 4, kita boleh guna heading 5 kan. Heading 6 ni adalah yang paling kecil. Mungkin kita nak buat macam nota ringkas ataupun nota kecil catatan kan, mungkin boleh guna heading 6. Jadi inilah dia paparan yang kita nampak bagi paragraf headings pada sesuatu laman, sesuatu pelayar web ataupun browser. Okey. Selain pada itu, untuk paragraf heading ni juga kita sebenarnya untuk heading kan, yang ni lebih pada heading. Kalau kata untuk paragraf tadi, kita akan meletakkan tag P. So ini merujuk kepada bagaimana untuk kita membuat karangan untuk kita letakkan di suatu laman web, maka kita akan menggunakan dua tag, iaitu menggunakan heading 1, okey, heading 1 sehingga heading 6, dan juga diikuti dengan tag P. Kita ada tag P itu adalah merujuk kepada paragraf. Jadi dari segi penulisan kita akan nampak lebih menarik di situ bila kita gabungkan penggunaan tag-tag HTML yang diperlukan tadi. Okey, itulah dia untuk paragraf heading. Okey, cikgu. Susun cikgu? Okey, kita dah belajar tentang penggunaan paragraf heading, so cikgu nak uji. Okey, cikgu nak uji. Okey, ada berapa jumlah size teks dalam HTML? Ada berapa jumlah size teks dalam HTML? Okay, siapa boleh jawab? Boleh angkat tangan? Okey, Nick Amirul. Okey, berapa size teks? Ada berapa size teks? 6 size teks yang boleh dipaparkan dalam satu laman sesawang. Okey, tag kalau untuk heading tadi, yang mana sesuai untuk tajuk? Heading 1. Heading 1. Okey, bagus. Okey, tepat sekali. Okey, kita ada 6 size tag yang boleh paparkan dalam satu laman sawang, dan yang sesuai untuk tajuk adalah heading 1. Okey, 3 bintang untuk Nik Amirul tadi. Okey, tanya Nik Amirul. Seterusnya cikgu. Okey, yang seterusnya kita lihat pula kepada penggunaan tag. Apakah tag HTML yang digunakan untuk heading? Apakah tag HTML untuk heading? Okey, Naufal Shah. Okey, apa jawapannya? Ya? H1 close tag H1. Okey. H2 close tag H2. H3 close tag H3. H4 close tag H4. H5 close tag H5 dan H6 close tag H6. Tepat sekali. Okey, kita ada 6 tag untuk heading tadi. Okey, berapa cikgu bintang nak diberikan kepada? Cikgu bagi 3 bintang juga untuk Naufal Shah. Okey, tahniah. Inilah dia kan. Tag tadi tu kita kena ingat dia mesti ada pasangan dia. Kita dah tulis dah tag H1. Okey, tag H1 kita mesti letak close tag untuk H1. Seterusnya cikgu. Okey, apakah guna heading 1? Okey, Naci. Heading 1 digunakan sebagai tajuk utama. Tajuk utama. Tahniah. 3 bintang juga untuk Naci. Okey. Soalan seterusnya cikgu. Okey, yang seterusnya adalah yang keempat. Kita lihat bagaimana kita nak baiki atau cara HTML supaya maklumat yang hendak disampaikan boleh dibaca dengan jelas dan teratur. Okey, ini adalah contoh atau cara. Okey, mengikut HTML tadi, dan sebelah tu adalah dia punya hasil paparan yang kita dapat daripada kod HTML. So kita nampak tak menarik paparan tersebut. Biodata diri saya huruf kecil, nama saya huruf besar, nampak macam campur. Okey, macam mana kita nak baiki? Kita nak gunakan heading. Apakah heading yang sesuai? Okey, siapa yang nak tolong cikgu untuk baiki atau cara ini? Okey, angkat tangan.
Macam mana tu? Okey, Naufal. Biodata diri saya tu Okey. saya dijadikan sebagai H1 Okey. kerana ialah tajuk utama. Okey. Dan selain daripada H1, saya rasa lebih bagus dipilih sebagai H4 yang selain daripada biodata diri saya tu. Okey, betul. Okey, tahniah Naufal. Okey, betul. Kita nampak kan tajuk biodata diri saya itu adalah sesuai untuk tajuk. Jadi dah tentulah kita boleh menggunakan H1 tadi, heading 1. Kemudian untuk yang lain tu, untuk teks-teks yang lain, kita boleh menggunakan H4 ataupun H5. Okey, itu adalah yang sesuai lah untuk kita baiki atau cara tersebut. Dan ini adalah jawapan. Okey, jawapan nampak lebih sesuai kan? Kalau kita menggunakan H3 tadi, inilah dia. Okey, kalau kata kita gunakan H4, inilah dia yang sesuai dan nampak menarik. Okey, itu saja. Okey, baiklah cikgu, dah mungkin rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita kena ingat apa yang kita belajar kan. Daripada awal tu kita ada kita belajar tentang HTML. Untuk HTML ni kita ada pasti untuk membina kod arahan HTML ni kita kena bermula dengan kod HTML. Tulis HTML, misalnya close tag HTML. Kemudian kita ada bahagian kepala kita ni kan. Bahagian kepala ni kita kena ingat ini kepala, maksudnya dia akan tulis dengan head. Dalam head tu dia ada tajuk dia. Mesti ada nama kan. Diri kita pun ada nama. Jadinya kita nampak muka kita ni okey. Dah ada head. Kemudian dalam tu kita akan menggunakan tag title. Dan title tu kita ada body. Dalam body tu lah kita akan buat apa saja yang kita nak buat perubahan, nak tambah, nak letak teks, nak letak grafik dan sebagainya. Jadi inilah apa yang kita dah belajar pada hari ini yang boleh kita gunakan untuk membina laman Sesawan. Baiklah cikgu, di manakah latihan pengukuhan? Mungkin murid-murid nak dapatkannya di mana cikgu? Okey, untuk dapatkan latihan pengukuhan, okey, murid-murid boleh melalui portal D5, itu Sumberku. Dan mungkin pentaksiran keseluruhan untuk murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini cikgu. Okey, sangat cemerlang untuk hari ini. Keseluruhannya cikgu akan bagi 5 bintang. Tahniah untuk murid-murid 5 bintang. Baik, diharapkan untuk hari ini asas sains komputer murid-murid menguasai sepenuhnya. Okey, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.